35 individu termasuk 12 kanak-kanak terperangkap tapak perkhemahan di Kota Tinggi dilanda banjir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Perkembangan banjir di Johor setakat pukul 10 malam tadi, 2,218 penduduk daripada 617 keluarga berlindung di 24 pusat pemindahan sementara PPS. Daerah yang terjejas melibatkan Kota Tinggi, Keluang, Mersing serta Segamat yang menjadi daerah paling terjejas. Angkatan Pertahanan Awam APM Johor dalam kenyataan memaklumkan Segamat mencatatkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 1,229, diikuti Keluang 300, Mersing 109 dan Kota Tinggi 174 orang. 2 PPS beroperasi di Kota Tinggi, manakala 7 PPS dibuka di Keluang dan 10 di Segamat. Dalam pada itu, Menteri Besar Dato' An Hafiz Razi dalam satu kenyataan memaklumkan pegawai-pegawai terlibat termasuk ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor akan terus memantau kawasan dinaiki air. Tegas beliau, keselamatan rakyat menjadi keutamaan dan pihaknya akan melakukan yang terbaik bagi memastikan keadaan terkawal. Beliau sebelum itu menyantuni dan menyampaikan sumbangan kerajaan negeri kepada penduduk terjejas banjir di PPS Kampung Baru Sungai Mas, Kota Tinggi. Tambah Dato' An Hafiz, Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim sudah menitahkan supaya Sultan Volunteers digerakkan untuk membantu penduduk terjejas banjir di 3 daerah negeri ini. Tinjauan di Kampung Baru Sungai Mas, Kota Tinggi mendapati keadaan banjir sedikit surut namun masih menjejaskan kawasan kediaman. Turut terkesan Madrasah Nurul Iman yang memaksa 15 pelajar dan pengajar dipindahkan ke PPS Dewan Kampung Baru Sungai Mas. PPS ini secara keseluruhan menempatkan 43 penduduk terjejas daripada 6 keluarga. Banjir yang melanda Kota Tinggi Johor hari ini lebih besar berbanding Disember tahun lalu. Pegawai Daerah Kota Tinggi Datin Paduka Hazrina Jalil berkata, sehingga kini 5 pusat pembinaan sementara PPS beroperasi di daerah tersebut berbanding 2 PPS pada Disember 2022. 3 daripada 5 PPS sudah didaftarkan, antaranya PPS Dewan Kampung Baru Sungai Mas, PPS Dewan Taman Desaru Utama. Kerajaan negeri juga telah menyalurkan sumbangan kepada keluarga terjejas di PPS di daerah tersebut, termasuk agihan keperluan asas oleh Sultan Volunteers. Banjir kali ini adalah kerana pertembungan hujan yang tidak berhenti daripada malam semalam dan juga air pasang. So sebab itulah berlakunya banjir yang agak besar jugalah kali ini kalau dibandingkan dengan bulan 12 hari itu. Sukarelawan di setiap daerah membantu agensi-agensi yang berkaitan apa-apa permintaan daripada agensi berkenaan. Sebagai contoh, Jabatan Kebajikan Masyarakat memerlukan tenaga kerja untuk membantu mereka di kawasan PPS ni lah. Bila melawat PPS Dewan Taman Desaru Utama di Pengerang, Kota Tinggi. 35 individu termasuk 12 kanak-kanak terperangkap di sebuah tapak perkhemahan di Tanjung Lompat, Kota Tinggi akibat dinaiki air 5 petang tadi. Kejadian turut mengakibatkan 16 kenderaan milik individu terlibat terkandas. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Penawar Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Masri Ibrahim, laluan keluar masuk ke tapak perkhemahan mula dilimpahi air setinggi 1 meter menyebabkan semua mangsa terperangkap dan tiada laluan untuk keluar.
Mangsa terlibat terdiri daripada 12 lelaki, 11 wanita, 7 kanak-kanak lelaki dan 5 kanak-kanak perempuan. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan kejadian pukul 5.20 petang dan terus menghantar 9 anggota dan 2 jentera ke lokasi. Pasukan operasi khas membantu semua mangsa dengan membuat laluan keluar baharu ke tempat selamat. JBPM turut mengarahkan tapak perkhemahan tersebut ditutup sementara bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Operasi selesai 7.40 malam tadi. 1,312 kemalangan direkodkan di seluruh negara pada hari ke-6 pelaksanaan OP Selamat 19 sempena Tahun Baharu Cina. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Mat Kasim Karim dalam kenyataan memaklumkan kemalangan tersebut melibatkan 1,603 kenderaan. Berdasarkan statistik harian Polis Diraja Malaysia, kereta mencatatkan jumlah kemalangan tertinggi iaitu 1,160 kes. Ia diikuti pacuan 4 roda 210, motosikal 184, lori 19, van 19, bas 5, taksi 4 dan masing-masing 1 kes kemalangan basikal dan kenderaan polis. Kereta masih merekodkan penyumbang tertinggi kemalangan dengan 72.36%, pikap 13.10% dan motosikal 11.48%. OP Selamat 19 dilaksanakan selama 10 hari bermula 18 hingga 27 Januari di seluruh negara. 12 kematian dicatatkan di Perak sepanjang 7 hari OP Selamat 19 sempena Tahun Baharu Cina. Statistik melibatkan 833 kes kemalangan dengan 9 daripadanya merupakan kemalangan maut. Timbalan Ketua Polis Perak Dato' Azizi Ma'aris memaklumkan berdasarkan jumlah mengikut kenderaan berat pula tiada kemalangan melibatkan bas ekspres direkodkan setakat ini, manakala lori mencatatkan 21 kes. Jadi satu kepujianlah kita kepada pemandu-pemandu bas kerana setakat ini mereka tidak menyumbang kepada jumlah kemalangan setakat ini. Ianya menunjukkan penurunan sebanyak 60% berbanding OP Selamat 17 yang diadakan pada tahun lepas, iaitu sebanyak 52 kes membabitkan bas 11 dan lori 41. Tambahnya, beliau berpuas hati dengan pengoperasian bas ekspres di negeri ini apabila pemeriksaan ke atas pemandu tidak menemukan sebarang kes melibatkan penggunaan dadah dan alkohol. Tinjauan Pasukan Gerakan Udara PGU Polis Diraja Malaysia PDRM mendapati ramai pengguna yang menggunakan lorong kecemasan. Tinjauan bersama Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman itu turut mengesan kesesakan lalu lintas dari utara tanah air menghala ke ibu negara. Ikuti laporan Syazwani Samsu. 29 anggota Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik dan Pasukan Gerakan Udara PDRM digerakkan bagi meninjau pergerakan trafik sekitar hentian sebelah rawang kilometer 436 menghala ke Kuala Lumpur. Tinjauan yang bermula sekitar 4.30 petang tadi menyaksikan pergerakan trafik dari utara tanah air mengalami kesesakan. Pemantauan bukan sekadar konsep payung yang kita buat, juga menggunakan drone. Drone yang kita gunakan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran lalu lintas pada petang ini yang kita jangka akan berlaku di kawasan ini dan beberapa kawasan yang lain. Kesalahan-kesalahan yang dikenal pasti adalah menggunakan lorong kecemasan. Yang ini kita telah war-warkan berkenaan dengan kesalahan ini dan kami dari PDRM menyeru semua pengguna lebuh raya. Kesan daripada penggunaan drone ini, dia mendatangkan kewaspadaan kepada pengguna-pengguna yang bahawa mereka dipantau walaupun kelibat polis masih jauh. Drone model Matrix 300 RTK ini mampu mengesan nombor kenderaan bersalah lalu lintas pada ketinggian 1,500 kaki.
Unit Drone Kendalian Pilot Korporal Fauzi Awang dan Pengesan Korporal J. Tamilmani akan mengenal pasti kenderaan yang menggunakan lorong kecemasan tanpa sebab munasabah secara real time sebelum kenderaan berkenaan dikenakan saman serta-merta. Kesesakan lalu lintas bukan alasan untuk anda menggunakan lorong kecemasan. Ingat, ingkar peraturan jalan raya, hukuman menanti. Sazwani Samsu, RTM. Harga makanan mustahil diturunkan sekiranya ia diukur berdasarkan penurunan harga bahan mentah semata-mata. Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Persma, Datuk Jawahar Ali Taib Khan menegaskan faktor lain seperti sewa kedai, upah pekerja dan kos pengangkutan turut memainkan peranan dalam menentukan harga makanan. Kalau bandingkan minyak masak umpamanya yang tak ada subsidi, tepung umpamanya, tepung saya ingat kalau bandingkan dulu naik dekat 5-60% dah. Dan kita tak ada naikkan apa roti tu sekalian dia. Dan sebab kita kena fikir barang asas ni saja tak boleh jadikan roti canai. Dia ada peranan tukang buat roti canai, pelantar naik, minyak naik, segala-galanya naik. Tapi kenaikan memang berlaku tapi pada kadar yang cukup minimal. Asalnya pelanggan boleh memilih lokasi yang bersesuaian dengan kemampuan dan jutarasa masing-masing di samping melihat sendiri paparan harga yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup. Datang ke Kawasan Maju, kalau kat area sini pun sewa pun dekat RM25,000 sebulan. Tapi kita tak adalah jual harga yang mengarut. Dan kita tengok keadaan juga, you kalau pergi area-area kawasan elit umpamanya di Bangsa, di Taman Tun, di Hartemas, memang dah itu rupanya. Persma mempunyai 4,000 ahli dengan lebih 10,000 rangkaian restoran seluruh negara. Kita dapat perbaiki keadaan ini dan meninggalkan ini sebagai episod dan pengalaman lama untuk catatan sejarah dan kita mulakan sejarah baru. Berbagai lapangan pengalaman, saya percaya semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Lebih 400 diaspora Malaysia menghadiri majlis makan malam bersama Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis yang berlangsung di Suruhanjaya Tinggi Malaysia itu merupakan program pertama Perdana Menteri sebaik tiba di Brunei petang tadi. Perjumpaan bersama diaspora Malaysia di Brunei ini merupakan pertemuan pertama Datuk Seri Anwar. Dalam majlis tersebut, Datuk Seri Anwar turut menyentuh berkenaan konsep Malaysia Madani. Dengan semangat ketelitian, keinginan dan tekad Malaysia Madani, Perdana Menteri mengajak semua pihak untuk mendukung konsep ini demi kebaikan bersama. Turut hadir majlis makan malam tersebut, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan juga Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei Datuk Raja Reza Raja Zaib Shah. Keakraban hubungan antara Malaysia dan Brunei disifatkan istimewa dan luar biasa disebabkan susur galur dan budaya kesultanannya. Menurut Perdana Menteri, persamaan tersebut diharap mampu mengangkat maksud madani dalam usaha meningkatkan manfaat hubungan baik antara Malaysia dan Brunei. Kalau kita usahakan untuk merapatkan dan memanfaatkan hubungan yang baik di antara dua negara ini, itu keutamaan saya. Kita hukum dia care, compassion, sustainability yang bunyi indah-indah. Itu pelaksanaannya di mana? Di rumah tangga kita dan jiran kita. Sebab itu saya mula rumah tangga, kemudian jiran. Jadi di antara jiran ini Brunei yang sangat penting.
Datuk Seri Anwar berucap pada Majlis Makan Malam Diaspora Malaysia di Bandar Seri Begawan. Seramai 25,000 rakyat Malaysia menetap atau terlibat dalam pelbagai sektor di Brunei. Teruja dan gembira itu antara reaksi sebahagian diaspora Malaysia di Brunei apabila dapat bertemu bersama Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah. So sebab ni pertama kali saya berjumpa dengan Perdana Menteri yang Datuk Seri Anwar. Kebetulan pula dekat Brunei, bukan satu peluang yang biasa kita dapat. Saya suka dengan ucapan beliau juga, bagi saya sangat teruja lah dengan kata-kata beliau yang mungkin untuk menambah baik negara kita Malaysia. Saya rasa amat bertuah lah dengan begitu cepat sekali saya jumpa Perdana Menteri yang baru kan, Datuk Seri Anwar. Saya dah jumpa Perdana Menteri yang lain tapi ini yang paling cepat. So rasa bertuah lah, sangat gembira. Ini satu-satunya yang ucapan yang terbaru yang belum pernah saya dengar. So kami rasa begitu ada macam cabaran baru untuk rakyat di sini lah, ya. So we learn something baru. I think mula-mula a bit nervous because ni macam first time jumpa kita punya Perdana Menteri. So I think I'm looking forward for his contribution lah to the country. Berasa gembira sebab memang dinanti-nanti. Sebab kita selalu mengikuti perkembangan dia di Malaysia. Jadi kita memang dia punya kelebihan, kepandaian PM tu memang kita sanjung lah. Alhamdulillah, satu kebanggaan lah untuk kami warga Malaysia di Brunei Darussalam ni, kerana negara Brunei ni dapat Perdana Menteri memilih negara Brunei Darussalam sebagai negara kedua setelah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia kita yang ke-10. Pembangunan industri halal terutama yang melibatkan makanan antara kerjasama baharu yang boleh diteroka bersama Malaysia dan Brunei dalam era pasca pandemik. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyifatkan pelaburan bersama kedua-dua negara dalam membangunkan industri halal boleh dilaksanakan dengan baik, terutama penyediaan makanan halal. Ini berdasarkan jumlah penduduk Islam di seluruh dunia mencecah kira-kira 2 bilion. Dengan adanya keupayaan Malaysia dan Brunei, khususnya dalam konteks sebagai contoh dalam konteks industri halal ini, ianya akan membuka lembaran baru bagaimana dari segi kualiti dan juga certification dalam bidang industri halal ini akan dapat memberi impak yang baik, kerana Malaysia dan Brunei dilihat antara negara yang sangat dihormati dari segi kualiti makanannya, khususnya untuk orang Islam dalam menentukan tahap halal sesuatu produk makanan itu. Bercakap kepada wakil-wakil pengamal media dari Malaysia dalam satu majlis khas di Bandar Seri Begawan, beliau turut menyatakan sektor lain yang boleh diteroka untuk kerjasama kedua-dua negara termasuk ekonomi digital, minyak dan gas, pembuatan pintar, kecerdasan buatan AI, pertanian pintar dan pelancongan. Brunei merupakan rakan dagang ke-26 terbesar Malaysia di peringkat dunia serta ke-6 terbesar dalam ASEAN dengan jumlah perdagangan mencecah 13.2 bilion ringgit pada 2022. Menyediakan mutu perkhidmatan yang berkualiti dengan liputan komunikasi dan capaian internet yang baik di seluruh negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, fokus itu turut menjadikan petunjuk prestasi utama KPI kementerian untuk mencari kaedah penyelesaian kepada masalah rakyat dengan secepat mungkin berhubung isu telekomunikasi.
dengan mengurangkan harga internet prabaya mudah alih. Seterusnya saya dah target internet jalur lebar yang fixed line. Okey. Dan selepas itu ada beberapa perkara lain, termasuklah masalah drop call ni yang sering berlaku. Liputan internet 4G kini merangkumi 97% di seluruh negara. Kementerian dalam proses untuk mewujudkan satu pusat di bawah SKMM bagi menyelesaikan masalah rakyat berhubung isu telekomunikasi. Beliau berkata demikian dalam program Ruang Bicara di Bernama TV menerusi Facebook. Rakyat Malaysia yang dikenakan bayaran melebihi RM15,000 untuk mendapatkan pembantu rumah dari Indonesia diminta membuat laporan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI. Laporan itu bagi membolehkan tindakan pencegahan diambil dengan kadar segera. Menurut Konsul Jeneral KJRI di Johor Bahru, Sigit Suryantoro Widianto, pihaknya masih menerima aduan berhubung perkara tersebut sekaligus tidak mematuhi Memorandum Persefahaman MOU Pengambilan dan Pelindungan Perkhidmatan Domestik Indonesia PDI yang dimeterai April tahun lalu. Biaya untuk mendatangkan pekerja domestik ke Malaysia dari Indonesia itu maksimum adalah 15.000. Nah, di sini memang banyak kemudian maksimum sebenarnya. Kalau maksimum sebenarnya tak boleh lebih. Tapi kenyataan di lapangan saya masih mendengar ada yang jadi 20.000, 28.000. Mungkin teman-teman juga mendengar ya 30.000. Nah, memang inilah kalau ada yang begitu mungkin tolong dilaporkan saja ke KJRI kedua. Sementara itu, warga Indonesia tanpa permit sah diminta memanfaatkan program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 yang bakal tamat akhir tahun ini. 10 anggota polis di Dongon yang disyaki terbabit dengan sebuah pertubuhan haram dikenali sebagai kumpulan ayahanda Harimau Kumbang sudah diberi notis tahan tugas. Mereka antara 14 pegawai dan anggota yang bertugas di 2 ibu pejabat polis daerah ditahan Jumaat lalu kerana terlibat dalam aktiviti berunsur keganasan. Ketua Polis Terengganu, Dato' Rohami Mat Issa berkata turut ditahan 7 orang awam berusia 21 hingga 49 tahun yang dipercayai bergiat aktif dalam kegiatan haram itu sejak 2021. 8 buah kereta, 8 bilah senjata berbahaya, telefon bimbit dan peralatan lain yang digunakan untuk bercara mengangkat sumpah juga dirampas. Kumpulan ini telah menjalankan aktiviti iaitu yang mana bentuk tidak semua ahli kumpulan ini tapi yang mana yang kita tangkap ni memang dikenal pasti terlibat dengan beberapa kes iaitu berunsurkan keganasan ataupun gangsterism, elemen gangsterism. Contohnya menjadi orang tengah untuk mengutip wang alung hutang alung, jadi mereka ni jadi orang tengah untuk kutip dengan menggunakan elemen kekerasan dengan ugutan jenayah. Juga aktiviti menarik kereta secara haram, maksudnya menggunakan juga ugutan jenayah untuk dalam proses untuk ataupun menjadi orang penarik kereta ni. Beliau menyatakannya dalam sidang media di Kuala Terengganu. Mengulas lanjut sebelum ini, kesemua 21 suspek yang ditahan dalam operasi khas Op Selendang itu direman bagi membantu siasatan mengikut Akta Pertubuhan 1966. Ketua kumpulan tersebut, seorang peniaga dikenali sebagai Husin Hassan, 39 tahun, ditahan di Dongon. Sumber pendapatan seorang ibu tunggal yang membesarkan 4 orang anaknya terjejas selepas disahkan mengidap kanser payudara tahap 4 2 bulan lalu. Kesemua anak Faridah Mat Saleh pula masih bersekolah dengan seorang daripadanya merupakan orang kelainan upaya. Perjalanan sekolah anaknya terpaksa dihadkan kerana pendapatan mereka sekeluarga kini bergantung kepada bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM600. Faridah kini tidak boleh bekerja kuat dan terpaksa menghadkan aktiviti membuat dan menjual kuih kerana sakit akibat kanser yang dihidapi. Dia masih lagi membuat kuih tetapi dalam kuantiti yang kecil. Ego lah, saya buat kuih letak kedai.
Jadi masa sakit ni slow lah sikit, tak buat mana lah. Kalau ada orang nak ke apa, saya jual ubat-ubat, saya pergi atas lah. Gitulah. Tak boleh nak berat sepa dulu lah. Dulu ke tak apa, muka sehat. Jadi saya mudah letih, mudah pening lah. Tak boleh nak jalan kuat. Faridah ditemui di Kampung Senang, Kota Baru. Faridah serta anaknya kini terpaksa menumpang rumah bekas suaminya buat sementara waktu kerana rumah kediamannya dalam proses baik pulih oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Orang ramai boleh memerlukan sumbangan menerusi akaun yang tertera. Beralih ke berita sukan. Susulan 2 kekalahan berturut-turut di pusingan awal musim ini, ranking pemain perseorangan lelaki profesional negara Lee Zijia jatuh 2 anak tangga. Berdasarkan kemas kini terbaru Persekutuan Badminton Dunia BWF hari ini, Zijia yang sebelum ini menghuni ranking kedua kini turun ke kedudukan keempat. Zijia dipintas pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting manakala Victor Axelsen dari Denmark mengekalkan statusnya selaku pemain nombor 1 dunia. Zijia yang berpisah dengan jurulatih dari Indonesia Indra Wijaya pada November tahun lalu tersingkir pada pusingan pertama terbuka Malaysia 2 minggu lalu. Beraksi di terbuka India minggu lalu pula, pemain berusia 24 tahun itu hanya sekadar mara ke pusingan kedua. Sementara itu, beregu lelaki utama negara, Aaron Chia Sohuyik, naik 1 anak tangga untuk berada di tempat kedua dunia di belakang pasangan Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Ia merupakan kedudukan ranking tertinggi dalam kerjaya mereka setakat ini. Kenaikan ranking itu turut dibantu menerusi pencapaian mereka muncul naib juara terbuka India kemarin. Beregu wanita Pelitan M. Tina juga berjaya memperbaiki ranking apabila naik ke kedudukan ke-6 dunia. Kerajaan Negeri Sembilan sedia mempertimbangkan untuk menjadikan kejuaraan silat terbuka kebangsaan sebagai acara tahunan dan dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri. Menurut Esko Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Datuk Taufik Abdul Ghani, ia susulan sambutan positif diterima menerusi penyertaan bagi kejohanan tersebut. Kejuaraan silat terbuka kebangsaan telah menerima penyertaan sebanyak 1,500 pesilat daripada 83 buah pasukan dari seluruh negara. Kita memberi fokus kepada untuk melahirkan pesilat-pesilat yang baru yang bakal mewakili Negeri Sembilan, bahkan cita-cita kita untuk mereka mewakili negara kita di peringkat antarabangsa insya-Allah. Sebab itu bagi saya satu lagi selaku pengurusi jawatankuasa memetras dadah peringkat Negeri Sembilan MTMD, saya juga fokus kepada bagaimana silat ini boleh membantu anak muda kita, generasi muda kita untuk mereka menjauhkan diri daripada najis dadah. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.